Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat berjumpa sekali lagi untuk kita meneruskan perbincangan kita, untuk kita sama-sama mengulang kaji, untuk kita refresh perbincangan kita mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pusaka, dan kita pada fasa pengurusan harta pusaka. Saya sebenarnya gembira sebab improvement kepada kelas kita ini, sebab kita dah ada WhatsApp group, dan saya tadi pun berkesempatan untuk melihat soalan-soalan minggu lepas, hujung minggu baru tengok balik apa soalannya. Dan nasib baik dalam grup WhatsApp kita tu ada juga orang lain yang lebih hebat, yang lebih berilmu, lebih pengalaman daripada saya. Boleh kita mengambil manfaat lah daripada rakan-rakan kita yang lain yang ada pengalaman dan ada ilmu tu lah. Sebab itulah saya hanya menjadi kita kata yang memulakan kelas ini, tapi insyaAllah kita sama-sama mengambil manfaat dia lah. Dia bukan untuk saya seorang, bukan untuk kita semua lah maknanya. So saya gembira lah bila ada kawan-kawan lain yang sama-sama berkongsi ilmu dan pengetahuan lah. So malam ini kita continue perbincangan kita tentang pusaka kecil. Saya akan sambung kita punya perbincangan. Pusaka kecil saya ingat lebih kurang kat sini kita berhenti last week. Ni. So pusaka kecil ni dia akan keluarkan dua jenis perintah, sama ada perintah pelantikan mentadbir ataupun perintah pembahagian. Pelantikan mentadbir kita panggil perintah borang F, pembahagian kita panggil perintah borang E. Perintah borang F itu sudah pun memadai bagi harta alih. Maknanya kalau ada duit di tambah haji, EPF, ASNB, di bank apa semua, sudah pun pentadbir menunjukkan, mengemukakan borang F itu, dan akaun yang dibekukan, akaun si mati yang dibekukan itu sudah pun boleh disburse, maknanya sudah pun boleh disalurkan kepada pentadbir menggunakan borang F. Cuma bukan kadang-kadang sebenarnya pegawai pembahagian pusaka itu sendiri dia terus mahukan borang E sebenarnya, sebab borang F ni dia macam cerita dia tak habis lagi lah, macam tu. Tapi walaupun sebenarnya borang F tu sudah memadai untuk keluarkan harta alih. Cuma kadang-kadang kita jadi macam saya dapat satu kes tu dah terus bagi borang E lah, sebab waris sudah pun bersetuju kan, untuk membahagikan sebagaimana yang dipersetujui. Jadi tu aja borang E, tak ada borang F. Dan ini lebih menjimatkan lah berbanding kita bawa ke High Court. Sebab High Court dia kena bawa pentadbiran terlebih dahulu, kemudian barulah kita pohon untuk distribution order ataupun order for sale dan sebagainya. Tapi di pusaka kecil terus saja boleh dapat borang E. Jadi untuk harta-harta alih pun perintah tu perintah borang E. So bila kita bawa ke bank ke apa semua, dia tak nak borang F juga. Dia kata ini borang E, kita selalunya dapat borang F lah, barulah kita bagi
kita transfer payment tu kepada pentadbir seperti mana borang F. Jadi borang E tu dia tak nak. Itu masalah juga sebenarnya. Kita dah bersusah payah untuk dapatkan borang E tapi dia nak borang F juga. Itu masalah juga. Kan? So maknanya di institusi-institusi yang duduk pegang duit-duit harta-harta pusaka beku ni, staff dia, pegawai-pegawai dia pun kena faham lah apa proses yang perlu dia lalui dan apakah dokumen-dokumen dalam pencairan harta-harta pusaka si mati tu. Mentang-mentang kau biasa borang F, kau nak borang F je. So banyak lagi benda-benda lain pembahagian tu, borang E pun boleh, distribution order pun boleh, peletahakan pun boleh, macam-macam. Macam-macam. So sepatutnya kena adanya sesi latihan juga, training juga kepada mereka yang terlibat. So saya dah masuk beberapa kali ke PMB dan saya harapnya PMB tak ada isu ni lah kot. Kalau ada isu dengan PMB boleh bagi tahu saya juga untuk saya liaise direct dengan kaki tangan PMB tu biar dia faham. Dia sepatutnya dah faham lah, yang dah training bawah saya tu sepatutnya faham lah apa borang E, apa borang F kan. Kadang-kadang kita pun nak jadi lucu. Orang bagi borang E nak borang F juga. Sepatutnya borang E tu lagi bagus lah. So borang E, borang F. Kemudian isu tentang rayuan. Selalunya rayuan sekarang ni 14 hari lah. Kalau ikut pindaan dia jadi 30 hari. Kemudian kalau ikut yang lama punya difailkan. Ini pun saya confuse sebenarnya. Borang K1 dengan borang K2 tu saya tengok macam sama je. Tapi kalau ikut nombor sepatutnya K1 lah. Kemudian K2, kemudian K3. Tapi sebab saya tu pun tak ada pengalaman kan. Sebab apabila klien jumpa kita selalunya memang dah lebih 14 hari dah. Bahkan lebih sebulan. Bahkan berbulan-bulan. Sebab perintah pun 2-3 bulan baru keluar. Jadi bila dia tengok perintah baru dia faham. Baru dia tahu konsekuensi dan sebagainya lah. Ataupun tak tahulah macam-macam lah kes. So, sekiranya perlukan kepada rayuan ke Mahkamah Tinggi, ini pun istilah rayuan ni pun ada juga peguam pertikaian. Dia sebenarnya bukan rayuan, dia lebih kepada semakan kehakiman. Sebab kalau rayuan, Mahkamah Tinggi akan memutuskan kes tersebut di peringkat Mahkamah Tinggi. Tapi apa yang berlaku, Mahkamah Tinggi hanya membatalkan perintah borang E, membatalkan perintah terdahulu, tetapi Mahkamah Tinggi mengarahkan bicara semula di pusaka kecil. So itu bukan rayuan, itu adalah semakan kehakiman kan. Judicial review, bukannya appeal. Sebab appeal ni Mahkamah Tinggi akan buat keputusan terhadap merit case. Tapi dalam urusan pusaka kecil, bukan Mahkamah Tinggi yang putuskan kes tu. Mahkamah Tinggi hanya membatalkan perintah terdahulu. So dia kembali kepada status quo dan rehearing di peringkat pusaka kecil juga. So konsep tu bukan konsep rayuan, tu konsep judicial review. Sebab dia panggil apa? Mandamus and certiorari kan. Dia maknanya dia hanya membatalkan perintah tapi kembali rehearing tu di pusaka kecil juga. So dia bukan rayuan istilah yang sebenar. Tapi tak apalah sebab Seksyen 29 sebut rayuan. Pindaan tu saya tak pasti dia sebut rayuan ke apa. Tapi proses tu selalunya kita sebut rayuan lah. Tak apalah, itu hanya teknikal lah. Teknikal. Kita nak panggil rayuan ke judicial review ke, itu teknikal. Tapi maksudnya ialah rehearing akan berlaku di pusaka kecil itu sendiri. Kemudian kalau pusaka kecil rasa kes tu berat sangat ke apa ke, pusaka kecil pula boleh memanggil expert-expert yang lain lah. Maknanya pusaka kecil boleh panggil mufti, pusaka kecil boleh panggil. Tapi selalunya pusaka kecil ni pegawai dia dah hebat dah sebenarnya, dia tak perlu panggil pun. Tak perlu panggil sebab pegawai dia dah pandai faraid, well trained faraid. So saya tak tahulah kalau ada, cuma saya tak jumpa. Kalaulah pusaka kecil tu terpaksa memanggil expert yang lain lah. Kalau pergi ke High Court saya rasa kena panggil expert lah kan. Kena ke Hakim Mahkamah Tinggi tu yang bukan Melayu, yang bukan Islam apa semua. Macam mana dia nak meraih kes pendengaran semula di Mahkamah Tinggi tu, terpaksalah dipanggil segala expert. Jadi macam tak kena lah. Sebab tu dia akan
Dia hanya batalkan perintah terdahulu dan diarahkan supaya dibuat ulang bicara. Jadi dia bukan rayuan sebenarnya. Dia semakkan saja. Tak tahulah, tak apa. Cumanya selalunya bila kes tu dirayu, dia dah terlambat. Bila dah terlambat, kita kena filekan dulu kebenaran merayu di luar tempoh masa. Dan kebenaran merayu ni pun bukan senang. High Court nak bagi kebenaran merayu pun bukan senang berdasarkan kes-kes yang saya handle. Memang agak sukar lah. Memang agak sukar. Kes yang selalu saya sebutnya contohnya isteri kedua sudah pun dapat perintah hibah. Tapi sebab dia tak filekan caveat kan. Bila si mati tu mati, isteri kedua dia filekan permohonan perintah pengesahan hibah di Mahkamah Syariah. Dalam masa yang sama, anak-anak daripada isteri pertama filekan permohonan pusaka kecil. So, yang buat hibah tu dia tidak filekan caveat pusaka, jadi di bahagian kuasa mati keluar si putih je lah. Tak boleh disalahkan pegawai pusaka sebab si putih, sebab bahagian kuasa mati kata tak ada apa-apa isu. Dia sepatutnya filekan caveat pusaka, barulah jadi buaran tu si kuning. Barulah dia akan, apabila diberi amaran kepada pengcaveat, maka dia akan ceritalah dia sedang dalam proses untuk mendapatkan pengesahan hibah bagi harta pusaka si mati. Tapi tak berlaku benda tu. So bila dia dapat pengesahan hibah di Mahkamah Syariah, dia pun sujud syukur lah. Sujud syukur bila pergi tengok, rupa-rupanya nama pun dah ditukar. Dia hanya dapat 1/16 sebab dia isteri yang kedua. So yang lain-lain semuanya dapat kepada keluarga isteri pertama lah. Isteri kedua tak ada anak. Jadi kena buat rayuan lah. Sebab benda tu dah pun lebih 14 hari. Maknanya dia berebut kes tu antara, mana ada penipuan lah di pusaka kecil kerana waris tidak memberitahu tentang kes ini sedang berlangsung juga di Mahkamah Syariah contohnya. Kemudian notis borang D tu tak sampai. Dia hanya tulis alamat kan. Alamat tu memanglah sampai, tapi dia bukan dekat rumah tu pun. Pusaka kecil dia post-post dia tu je. Kan, kalau dia post, kadang-kadang email je. Jadi benda tu memang tak sampai, notis tak sampai. Kemudian dia pun pohon perintah faraid je, tak ada masalah pun. Sebab dia kata tidak menjejaskan hak waris. Sebab kita kan pohon faraid, dia kata. Memanglah tidak menjejaskan hak waris lah, semua dapat hak faraid. Masalahnya harta tu sendiri adalah harta hibah yang sudah pun tidak difaraidkan sepatutnya. Jadi ke mana pun kes tu dia kena bawa ke rayuan lah. Dia kena bawa ke rayuan. Kalau lah filekan caveat kan senang. Itu isu dia. So, kalau lah betul, jadi kita kena filekan lift AP dulu. Lift AP tu pun dah panjang lah. Lift AP tu dia dah panjang sebab sebab nak dapat lift dulu, kemudian barulah AP tu sendiri benda turun balik pula. So benda tu kadang-kadang ada yang sanggup, ada yang tak sanggup lah segi kos dan sebagainya. So kalau lah ada contoh-contoh kes lain yang kita memerlukan kepada rayuan ke Mahkamah Tinggi, selalunya kita akan membeli terlebih dahulu nota perbicaraan. Sebab di dalam lift appeal pun kita dah kena tunjuk merit. Selalunya lah sebab kita kena exhibit juga kat situ berlakunya penipuan tu, dan kita kena exhibit nota tu. Nak dapatkan nota tu pun dah berapa lama dah. Sebab kalau kita tak exhibit tu, kita hanya cerita kita ada perintah kerana hakim dia nampak macam apa lagi merit, apa yang berlaku sebenarnya. Dia macam tu lah, apa yang berlaku sebenarnya. So, apa yang berlaku sebenarnya kita kata nanti merit tahulah apa berlaku, tapi lift AP pun dah nak benda tu. Sebab tu kadang-kadang kita pun terpaksa lah pohon nota perbicaraan. Ini berdasarkan pengalaman saya cerita ni, saya tak tahu kalau orang lain buat cara lain. So selalunya saya akan beli dulu untuk dapatkan lebih jelas apakah kes itu yang sebenarnya, apakah yang berlaku. So kita boleh beli nota perbicaraan pusaka kecil, kita tulis surat, dia tidak ada satu format rasmi. Setakat saya tahu tidak ada format rasmi, maka kita hanya tulis surat saja, kita pohon untuk diberikan nota perbicaraan. Tulislah nombor JKPTG tu bla 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 tu, yang menyebabkan timbulnya perintah tu, macam manakah perbicaraan itu berlaku. So pejabat pusaka akan cari file yang berkenaan.
selalunya nota tulisan tangan. Saya tak tahu kalau sekarang computerized. Kalau komputerized ada laptop mungkin lah. Mungkin sekarang ada komputerized kot sebab ada laptop kan. Tapi kalau yang lama-lama tu kadang-kadang tulisan tangan lah. Maka kalau tulisan tangan tu dia kena type dulu dan dia akan call kita untuk buat bayaran. Bayaran tu berdasarkan kepada panjang ataupun pendek nota tu lah. Tidak ada standard. Saya dipahamkan kalau panjang mahal lah. Yang saya itu dalam saya sedang 3-400 di Temeloh saya beli tu. Mana lebih 300 tu tak adalah panjang sangat tapi tak adalah pendek sangat. Okey lah. So dalam nota tu ditulis siapakah yang hadir, senarai-senarai waris, senarai-senarai harta dan apakah yang dibincangkan kat situ dan apakah yang dipohon dan apakah keputusan oleh pegawai tu. So kalau kita nak kita boleh dapatkan benda ni walaupun sebenarnya nota perbicaraan juga akan dibekalkan oleh pegawai lah. Kalaulah rayuan itu kalaulah leave TAP itu dibenarkan maka dibuat rayuan tu nanti pegawai tu pula akan bagi juga benda ni dan perkara-perkara yang lain dalam saya tak pasti kes 2 kot saya tak pasti itu. Tapi untuk pindaan selepas ni pegawai lebih mudah lah. Dia sebenarnya ni macam rekod rayuan lah. Tapi kita ambil awal. Untuk leave pun kita dah minta benda ni sebab kita nak convince kepada court kita ada merit. Kita ada merit. Kalau tidak leave tu pun jadi susah. So sekiranya ada harta yang tertinggal, tadi pun banyak bincang harta yang tertinggal, kan? Yalah kalau ada harta yang tertinggal, kalaulah sudah pun diputuskan nak pindah milik, nak turun milik sebenarnya, turun milik daripada pentadbir kepada waris, ataupun nak dijual. Saya pun tak pernah buat perintah jualan pada peringkat pusaka kecil sebenarnya. Perintah jualan selalunya saya lepas saya SMP, saya pergi ke High Court. Sebab High Court tu dia lebih spesifik perintah jualan dia kepada siapa, mengikut perjanjian jual beli bertarikh bila, harganya berapa. Sebab kalau perintah jualan di pusaka kecil ni saya difahamkan dia macam blanket. Dia hanya bagi perintah jualan, tak tahu lagi kepada siapa. Kemudian pandailah pentadbir tu jual kan. Selalunya kena convince lah. Saya tak pernah buat dalam bicara pohon perintah jualan ada peringkat barang P ni lah. Tapi boleh sebenarnya sebab ada juga. Ataupun waris kanak-kanak sudah dewasa, so kita boleh filekan barang P kerana kita nak perintah pembahagian contohnya, ataupun kita nak remove pemegang amanah kepada kanak-kanak itu sebab dia sudah pun layak untuk didaftarkan nama dia sebagai pemilik contohnya. Ataupun kita tak puas hati dengan pentadbir sebelum ini pun pernah saya buat. Tak puas hati dengan isteri si mati menjadi pentadbir, maka ibu pula jadi pentadbir. Ibu kepada si mati. Dia nampak macam baik-baik je antara menantu dengan mertua ni, tapi masih hidup nampak macam baik, lepas mati memang ada. Memang ada isu kan. Sebab itulah si menantu tu selalulah beli tudung kepada mertua anda kan, supaya tak timbul isu lah. So kita boleh filekan ulang bicara barang P, dan barang P ni boleh difilekan berkali-kali lah lepas PP ya. Kalau ada harta tertinggal, difilekan barang P dan didapati dia accumulate, dia akan campur tambah dengan properti sebelum ini. Kalau didapati lebih 2 juta sebenarnya, lebih 2 juta sebenarnya, ataupun lebih 600,000 bagi harta alih. Lebih 2 juta lah sebenarnya. Lebih 2 juta. Sebab dia sekarang ni kena ada juga harta tak alih tu kan. So kalau lebih 2 juta, maka dia akan pindahkan kepada High Court. Di sana ada taktik sebenarnya. Kadang-kadang kita dah tahu harta tu lebih 2 juta, tapi kita tak nak bawa ke High Court. Dia declare mana-mana harta yang dia pilih je lah. So dia declare 2-3 harta, so tak sampailah 2 juta. So bila tak sampai 2 juta, dia dah jadi mentadbir, lepas tu dia jual dapat duit cash. Lepas tu baru dia declare pula barang P. Masa tu banyaklah duit cash. Bila masa sebanyak duit cash tu pula dia boleh lantik peguam apa semua, sebab nak masuk ke High Court tu dikatakan sebagai peguam ni mahal apa semua, jadi dia buat sendiri dulu. So dia tak declare semua, dia kata, sebab dia takut jadi lebih 2 juta. So bila dia dah ada barang F sebelum ni, dia dah jual dapat cash, tak apalah. Tak apalah nanti peguam pun cash tu dah ada kan.
Kadang-kadang banyak-banyak kat taktik orang di sana, runner lebih tahu taktik kot. Dan sebab yang pentingnya jalan dulu, cairkan apa yang urgent. Sebab tu barang pi ni pun banyak. Banyak orang pi. Kadang-kadang sengaja ditinggalkan harta, kan, memilih-milih pula. Tapi tak apa, itu semua-semua adalah uh, cara-cara ataupun skill-skill yang berbeza di pusaka kecil. Kemudian kita lihat sikit tentang pusaka kecil Tanah Adat. Pusaka kecil Tanah Adat ni adalah untuk adat pepatih. Adat pepatih di Negeri Sembilan. Bukan semua tanah di Negeri Sembilan tu adat pepatih. Di Negeri Sembilan tu selalunya dia panggil apa? Tanah adat atau tanah faraid. Dia panggil macam tu. Istilah dia tanah adat ataupun tanah faraid. Saya mula-mula pun pening kak. Ada tanah adat, ada tanah faraid. Dah mati faraid lah. Ada tanah adat, ada tanah faraid. Bahkan kaunter dia tu pun bukan kaunter, mana person in charge. Tapi setengah tempat tu memang kaunter pun berbeza. Kalau maknanya kita kena photostat banyak sikit. Kalau si mati tu ada tanah adat dan ada juga tanah faraid, so kita kena step banyak sikit sebab kita boleh submit secara berbeza. Ini adalah submission untuk pusaka kecil tanah adat, ini adalah submission untuk pusaka kecil tanah faraid, dan dia ada person in charge yang berbeza dan boleh jalan pun berbeza. Yang adat jalan dulu ataupun yang faraid jalan dulu. Jadi yang faraid ini, yang tanah adat ini dia ada beza sikit sebab kita kena mendapatkan dulu pengesahan daripada ketua suku. Dia ada ketua suku tu, dia akan mengesahkan si mati ni di bawah suku dia. Dia ada 12 suku. Kan, suku Payakumbuh contohnya. Kan, dia kenal lah si mati tu daripada suku dia, tapi dia tak kenal pun anak-anak si mati. Oh, engkau anak-anak si matinya. Jadi tak dibawa jumpa dia kan. Oh, yalah si mati ni memang di bawah suku dia. So dia sahkan, dan pada hari bicara pun ketua suku tu dia hadir juga pada hari bicara. Kita panggil dia Datuk lah. Kan, walaupun dia duduk kedai kopi macam tu pun Datuk kita panggil dia. Tak apalah, tak ada masalah. So dia ada satu prosedur yang berbeza lah sebab dia kena mengiktiraf si mati tu di bawah suku mana. Disahkan oleh ketua suku situ. Tempat tu lah. Kalau kita tak tahu, kadang-kadang waris tak tahu sebab waris bukan duduk di Negeri Sembilan pun. Waris duduk di KL kan apa semua. Jadi kita pula kena siasat dengan pegawai di pejabat tanah tu lah, di pusaka kecil tu. Kita tanya ketua suku sekarang ni namanya apa tuan. Kita nak pergi cari apa semua, kita pula yang diminta untuk cari. Dah dia lantik lawyer kan, padan muka kan. Lawyer kena cari lah. Tak apalah, kita carilah dan kita cari dan kita jumpa dan kita arrange lah. Maknanya cara dia ada pengiktirafan daripada suku tu dulu. Kemudian dia akan bahagikan kepada waris perempuan lah. Kalau ada 8 orang anak, 4 lelaki, 4 perempuan, dia turun kepada 4 perempuan tu lah. Yang lelaki tu mesti tolak hak dah. Tak perlu pun sebenarnya. Tak perlu tolak hak pun dah tertolak hak dia. Sebab yang sesama perempuan ni pula akan decide sama ada 4 orang tu nak contohnya, ataupun dia pun tolak sama dia lah. Makna seorang je ke dan macam-macam. Dia boleh buat persetujuan lah, tapi sesama perempuan. Sebab adat pepatih ni dia turunkan kepada perempuan dan seterusnya perempuan-perempuan lah. So ini dikaji oleh pensyarah di USIM lah, pensyarah di USIM, sebab USIM ni di Negeri Sembilan dan mungkin dia dapat geran lah daripada kerajaan negeri dan sebagainya. So mereka mengkaji tentang adat pepatih, maka ia mengatakan bahawasanya adat pepatih itu sebagai bercanggah dengan nas, bercanggah dengan hukum syarak. Maka mereka ini menafikan sebab mengikut kajian mereka, adat pepatih itu adalah berdasarkan kepada konsep wakaf zuri ataupun wakaf ahli. Seorang itu dia boleh berwakaf untuk ahli keluarga dia. Apabila pemilik harta dia mewakafkan harta dia mengikut kepada ahli keluarga dia, wakaf ahli, wakaf zuri ni, maka dia sendiri yang tetapkan rule, dia sendiri yang tetapkan peraturan. So pada masa tersebut pemilik harta tu, saya tak ingat nama apa, saya pun tak baca detail,
So dia kata harta-harta saya semua ni saya wakafkan kepada ahli keluarga perempuan saja. So apabila ahli ni mati, so diturunkan kepada perempuan. Perempuan tu dia sebenarnya mewakili suku dia sahaja. Dia mewakili suku tu. So turunlah kepada 12 suku tu dan perempuan. Cuma ada saya satu kes tu tak ada perempuan. Tak ada perempuan sebab dia ada anak lelaki. Perempuan lah menantu. Dia pergi pada adik-beradik sebenarnya, tapi saya tak tahu kes tu adik-beradik mati awal ke macam mana. Last kali memang tak ada. Memang tak ada perempuan. Jadi dia kena buat upacara masuk suku. Upacara masuk suku. Menantu si perempuan tu. Dia menantu perempuan sebab anak dia lelaki. Anak lelaki tak dapat lah. So, dia kena buat upacara masuk suku. Upacara masuk suku tu saya tak pasti. Kalau ikut yang saya fahamnya, maknanya dia kena ada buat tumpah darah ke macam mana dalam, saya tak tahu, dalam dia punya bekas-bekas ke apa. Adakah benda tu masih lagi berlaku ataupun benda tu hanya sekadar simbolik ke apa ke, saya tak pastilah. Tapi dia adalah perkara-perkara untuk mengiktiraf kalau perlunya upacara masuk suku tadi. Sebab dia nak apa? Supaya nak bagi kat perempuan, sedangkan perempuan tu menantu, dia bukan anak. Jadi dia kena masuk suku dulu lah. Dia tak automatik masuk suku ni, dia kena ada. Kalau lah perlunya kepada so dia adalah dia kena belajar lah. Saya pun tak tahu sangat. Mungkin orang Negeri Sembilan yang banyak tu, so dia tahu. Cuma saya ada juga handle beberapa perkara, beberapa kes dan saya tahu sikit-sikit je lah. So itu adalah tanah adat. So saya rasa kita tak perlu nak bahas sangat bercanggah syariah ke tak bercanggah syariah ke, sebab perkara tu sudah pun dibincangkan. Tapi boleh nak bahas pun, tapi akademik je lah kalau bahas pun, sebab benda tu dikatakan sebagai konsep wakaf zuri. Kalau kita dengar ceramah Ustaz Abdul Samad daripada Indonesia tu pun macam itulah, dia pun bersetuju bahawasanya benda tu adalah wakaf zuri kan. Sebab dia pun Indon, dia benda ni daripada Indon juga. Minangkabau lah, ada Minangkabau. So untuk memastikan kelangsungan suku melalui waris wanita. Seterusnya ialah pusaka kecil tanah Felda. Pusaka kecil tanah Felda ni pun macam pusaka kecil yang biasa sahaja, cuma dia ada perbezaan sebab tanah Felda tu di bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960. Itu bukan Seksyen 15, Seksyen 14. Saya tersilap tu. Saya Seksyen 14. Membenarkan turun milik kepada dua pemilik sahaja. So, ini pun ada yang kata ini bercanggah kerana faraid. Faraid sepatutnya bukan dua lah, ikut je lah waris dia berapa. Turun milik je lah kepada waris-waris faraid. Tetapi ini pun dibuat kajian antaranya oleh Profesor Madya Dr. Jasni Sulong. Saya rasa tesis PhD dia kot, Dr. Jasni ni. Pensyarah di USM Penang. So, antaranya lah, orang lain mungkin ada juga yang bercakap tentang benda ni. So, dia tulis, walaupun peruntukan itu membenarkan turun milik kepada dua pemilik saja, ia tidak bercanggah dengan hukum syarak. Sebab dia berkonsepkan siasat syariah, di mana pemerintah berkuasa menetapkan syarat tertentu. Ia adalah perjanjian antara kerajaan dengan peneroka. Bahkan dikatakan sewaktu Tun Abdul Razak membentangkan perang undang-undang Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960 ini di Parlimen, Hansard Parlimen itu menyatakan bahawasanya Yang Berhormat Perdana Menteri sudah pun mendapat nasihat daripada Mufti pada masa tersebut. Dan Mufti mengatakan itu adalah perjanjian antara kerajaan dengan peneroka. So, maknanya al-muslimun ala syurutihim lah, maknanya apa yang kau persetujui, jalankanlah. Kalau itu yang dipersetujui antara kerajaan dengan peneroka, kerajaan kata tak boleh lebih daripada. Masa itu satu nama bukan dua. Dua tu pindaan dah sebenarnya. Satu nama sahaja pada masa itu. So itu tidak bercanggah lah. Mana kalau mati pun satu, lepas mati pun satu. Tidak bercanggah sebab itu yang dipersetujui, kerana tidak mahu terlalu banyak nama pada geran tanah kerana ia tidak berdaya maju.
pada masa itulah, sebab dikatakan banyak sangat nama pada satu geran tanah itu akan menyebabkan susah untuk manage tanah tersebut. Walau bagaimanapun sekarang ramai peneroka asal sudah pun meninggal dunia, tanah itu pun sudah pun dipindah milik kepada nama peneroka, kemudian meninggal dunia, maka dibuat bicara pusaka, selalunya bicara pusaka kecil lah, dia tak lebih 2 juta lah tanah Felda setakat ni lah, tak tahu kalau lepas-lepas ni. So dikeluarkan orang F je lah, sebab susah untuk dipilih dan susah untuk takharus kan, untuk pilih seorang. Selalunya ada lah, bukan tak ada yang memang tolak-tolak hak semua lah sekali dapatkan seorang ataupun 2 orang. 2 orang tu mungkin anak sulung dengan isteri kedua contohnya lah, kan? Mana 2 orang. Sebab dia paling banyak menua. Jadi kebanyakan kes yang saya difahamkan, saya tak pernah handle pun kes Felda sebenarnya. Saya pun bukan anak Felda. Selalunya apa yang dikeluarkan oleh pusaka kecil adalah borang F lah. Borang F tu dah habis tu. Tak payah nak borang P kemudian nak ambil E. Tak ada E je. Bukan tak ada E, mana jarang sangat. Maknanya borang F saja, di dalam borang F tu dilampirkan senarai waris mengikut bahagian-bahagian mereka ikut faraid. Jadi hasil Felda tu sepatutnya dibahagikan oleh pentadbir yang dinamakan dalam borang F tadi, dan pentadbir tadi hendaklah dia membahagikan hasil tu mengikut pembahagian faraid tu lah. Dia cuma jadi isu juga kat situ, kadang-kadang pentadbir tu dia yang uruskan Felda kat situ, so dia nak upah dia juga. Kalau semua bersih nak bahagi ke adik-beradik dia, mana pula upah dia? Kadang-kadang jadi isu pula, isu pasal upah. Sebab tu kadang-kadang setengah tempat tu dia upah orang lain pula, tak ada kena-mengena dengan waris kan. Upah lah Bangla ke Indon ke apa ke jaga, dan yang bersih tu barulah dibagi. Tak tahulah saya, macam-macam isu juga kat situ, yang akhirnya kadang-kadang borang F tu terlalu panjang pula kalau dah berlapis-lapis. Borang F lampiran tu, lampiran. Maknanya di geran tanah tu memang satu je lah nama pentadbir, tapi lampiran borang F tu panjang juga kan. 2-3 helai juga, sebab dah jadi berlapis kemudian berlapis contohnya lah. So saya tak pasti macam mana. Kalau ikutkan satu pendapat, sepatutnya yang nak uruskan, sebab generasi seterusnya Felda ni pun tak duduk di Felda pun kan, tak duduk di Felda pun, jadi lawyer ke apa ke, jadi pensyarah ke apa ke. Tapi macam mana, sebab itu ada hak dia kan. So yang nak hak tu pun dia tak ada kemampuan untuk membeli hak adik-beradik dia yang lain kan. Takkanlah dia nak berhutang dengan Felda lagi untuk membeli hak adik-beradik sampai bila pun tak habis hutang dengan Felda. Jadilah sekali macam tu je lah. Yang saya dipahamkan, tanah Felda dia hanya pelantikan pentadbir dan senarai waris dilampirkan. So kita itu saja sebenarnya untuk pusaka kecil. Ada soalan ke? Tak ada masalah kan sampai 4 orang pun. Cuma senarai tu dia akan senaraikan ikut faraid lah. Semua tu dibahagikan ikut di dalam borang F tu diceritakanlah apa pembahagian dia. Kalau nak bagi sama rata, diceritakan secara equity pembahagian tu secara sama rata. Dia tidak boleh dinamakan di dalam geran tu secara sama rata. Itu maksud dia. Dia nanti mentadbir, kemudian borang F tu akan menceritakan persetujuan sama ada sama rata ataupun secara faraid. So borang F tu akan jadi panjang gitu. Geran tanah tu memanglah tak panjang. So dia still secara equity-nya dapat lah. Secara equity-nya dapat. Kita ada masa lagi, jadi saya ingat saya sentuh sikit tentang kita panggil apa? Pindaan yang dibuat kepada Akta Harta Pusaka Kecil pembahagian pindaan tahun 2022. Saya sentuhlah sikit.
dan saya ambil slide presentation yang dibuat oleh Puan Mazura. Tak tahu Puan Mazura ada hadir ke tak malam ni. Kadang-kadang orang hadir saya tak tahu pun siapa yang hadir. Kalau Puan Mazura hadir, saya minta izin daripada Puan Mazura, Kak Mas, untuk saya share apa yang saya faham daripada pindaan inilah. Kalau kira Kak Mas memang dah bagi izin sebenarnya, bila dia bentangkan kat saya tu, dia suruh saya cerita lah pula kat orang lain kan. So malam ni baru saya rasa nak cerita, saya ada peluang nak cerita. Sebab kita pun ada masa sikit lagi. So ini pindaan dibuat pada tahun 2002, sudah pun diluluskan. Sekarang sedang tunggu pewartaan pelaksanaan dia panggil. So ini latar belakang dia. Dia pada 2016. Bermula pada 2016 lagi ni. 2016 dipanggil. 2016 mana 2022 baru lulu di Parlimen, 6 tahun. Bukan main-main. 6 tahun. So saya tak terlibat lah ni. Ini semuanya sudah pun diluluskan. Dia dah just nak cerita macam mana proses tu lah. So sekarang ini kita pergi kepada Amanah Raya, JKPTG dan Mahkamah lah, yang macam saya cerita sebelum lah, nak terhibur Amanah Raya, JKPTG ni kalau kena ada harta taklih lah, kena ada harta taklih. Kemudian kalau lebih 2 juta pergi kepada Mahkamah. Ini ada yang sedia ada sekarang, dia ada kalau ikut slide ni 33. Dia punya cawangan sedia ada sekarang, jadi kita merasakan, bagi saya lah, tak cukup lah. Tak cukup tu bukan apa, sebab dia bergabung. Bila dia bergabung tu, itulah yang menyebabkan berlakunya perbuatan lah. Contohnya Selangor kat sini. Petaling dan Kelang ni dia duduk rotate kan. Sepatutnya Petaling satu pejabat, Kelang satu pejabat bagi saya. Sebab Petaling dan Kelang ni banyak sangat kes. Kuala Selangor satu pejabat contohnya. Gombak dengan Hulu Selangor ni pun saya nampak macam, aduh lah, sepatutnya Gombak satu pejabat, Hulu Selangor satu pejabat. Contoh lah, yang lain saya tak tahu sebab saya jarang sangat. Saya banyak kat sini je saya buat. Cuma area-area Selangor, area-area sini je ada. Jadi kena banyakkan lagi lah cawangan bagi saya. Pengambilan pun baru ni sudah dibuat 50 orang saya rasa. Lantikan secara kontrak pegawai-pegawai yang baru. Ada juga yang saya kenal tapi tak ramai lah. So satu improvement lah. Dan kita mengharapkan adanya bangunan yang tersendiri dan dibuka setiap hari lah. Sebab kalau dia rotate macam tu, kadang-kadang tak buka lah. Ada hari tutup, ada hari buka. Dan kita nakkan setiap tempat tu adanya pegawai dan adanya bangunan berasingan supaya lebih mudah dan berlaku hari-hari. Lebih cepat lah, kita mahukan lebih cepat. Nanti 5 juta lagi lah, lagi banyak kes lah. So ini dia cerita tentang perjalanan pindaan. Just nak cerita secara umum lah, 2016 sehingga akhirnya ke Parlimen lah, 2021. Diluluskan 2022. So ini skop atau intipati utama pindaan. Dia ada 4 skop utama dia. 1 bahagian baru, 3 seksyen baru, 18 seksyen dipinda, 1 seksyen diganti, 1 jadual diganti dan dipecahkan kepada 4 skop utama lah, mewujudkan tafsiran dan peruntukan baru, memperbaiki struktur tadbir urus, pilihan mengemukakan petisyen pembahagian, penggunaan sistem elektronik, MyLand, menggantikan MyETAB. Jadi isu juga tu tentang database apa semua kan, mengikut perjanjian antara JKPTG dengan IT provider tu kan. Saya pun ada juga dalam beberapa agensi terlibat dalam mesyuarat. Tapi saya tak terlibat dengan JKPTG ni, saya terlibat dengan agensi lain kan. So ini dia punya antara perubahan-perubahan, pindaan-pindaan yang dibuat. Yang pertamanya tentang perjawatan itu, dia panggil sekarang pegawai pembahagian pusaka. Pegawai pembahagian pusaka. Dia tak panggil dah pentadbir tanah. Untuk membezakan antara ADO lain. So dia adalah pegawai pembahagian pusaka. Dia sebenarnya sama taraf dengan magistrat kelas 2. Tak tahu kalau dah naik pindaan ni kan. Tapi maknanya dari segi nama dia adalah pegawai pembahagian pusaka. Kemudian dia boleh difailkan di JKPTG selepas ini
walaupun ada harta alih sahaja. Dia tidak perlu kepada harta tak alih. Maknanya kalau ada duit cash sahaja pun dah boleh filekan juga di JKPTG. Baru ni di ILCAP, program di ILCAP, saya tanya Amanah Raya, saya jadi moderator. Saya jadi moderator, yang jadi ahli panelnya wakil Amanah Raya, wakil JKPTG dan wakil JKSM kan. So saya tanyalah, Amanah Raya tak kecil hati ke lepas ni? Lepas ni orang tak pergi lah Amanah Raya, orang pergi JKPTG je lah walaupun ada cash sahaja. Dia kata tak apa, Amanah Raya kan besar. Tak ada lain tak kata macam tu. Maknanya dia kata itu adalah pilihan pengguna, pilihan pelanggan. Maknanya orang awam berhak untuk membuat pilihan. Kalau rasa nak pergi JKPTG, silakan pergi JKPTG, tapi dia tidaklah menghalang untuk Amanah Raya keluarkan dia punya surat kuasa tu berdasarkan Seksyen 17. Tapi ada pilihan lepas ni, mana boleh turun JKPTG walaupun tidak ada tanah. So dia naikkan daripada 2 juta kepada 5 juta. Ini yang banyak diperkatakan, dan itu yang saya kata tadi, bila naik kepada 5 juta lagilah banyak kes, dan kita mau segera panggilan tu dibuat segera. Di High Court baru ni saya filekan 3 minggu dah dapat date bicara. 3 minggu daripada tarikh pemfailan, dan dia punya notis tu keluar saya dalam 24 jam lah. Petang tu saya file, petang esok dah dapat dah notis, dan dipanggil bicara 3 minggu selepas pemfailan. Memang laju lah High Court, memang laju. So satu cabaran kepada pusaka kecil. So naklah dilajukan lah, naik 5 juta lagi banyak kes, pegawai tu perlu lagi banyak, dan tadilah prasarana perlu ditingkatkan lah. Ini saya tak faham sangat. Kuasa untuk mendengar petisyen walau di mana jua ia dikemukakan dalam negeri tersebut. Sekarang ini dia punya tempat bicara ialah berdasarkan di mana hartanah tu paling tinggi. Kalau dia ada satu rumah di Kelang, satu rumah di Hulu Selangor. So Kelang lebih mahal, maka bicara akan dibuat di Kelang. Sebab pegawai yang di tempat tersebut yang paling tinggi nilaian hartanah tu, dia yang akan membuat bicara. Itu yang sekarang ni lah. Dia adalah borang internal antara pegawai tu, kecuali waris kata, kita orang banyak tinggal di Hulu Selangor kan, banyak tinggal di Kuala Kubu contohnya, malah nak pergi Kelang, itu kena kemukakan permohonan pula untuk dipindahkan bicara itu di tempat yang waris pilih tadi. Ini kawasan mendengar macam ni, maknanya saya faham di mana disubmit, di situ didengar lah kot. Dia tidak lagi melihat kepada di mana hartanah itu nilainya paling tinggi. Mungkin macam tu lah kot. Yang saya fahamnya. Lagi mudah lah sebenarnya kalau macam tu. Kan, sebab bila kita submit kat situ, sebenarnya kita expect, kita bicara kat situ lah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu pun tanah di Kelang dengan tanah di Hulu Selangor mana yang lebih mahal. Contohnya kita tahu, kadang-kadang orang awam lagi lah tak tahu. Kalau jumpa lawyer dah boleh buat initial survey tu. So ini mungkin maknanya di mana-mana pun boleh dibuat tanpa melihat kepada nilaian hartanah kot. Okay, itu maksud dia. So dimasukkan peranan Majlis Agama Islam boleh menjadi petition. Saya rasa dia buang penghulu penggawa tu, dia buang. Sebab penghulu penggawa tak mainkan peranan pun. Kan, kalaulah ada yang mualaf memerlukan Baitul Mal ke apa, Majlis Agama kena dibenarkan menjadi pemohon. Dulu tak ada Majlis Agama ni. Sekarang tak ada. Penjaga sahabat wakil, maknanya apa? Guardian ad litem juga dibenarkan untuk menjadi pempetition di bawah Seksyen 8 lah kan. Sekarang ni dia Seksyen 8 tu hanya waris ataupun pihak yang berkepentingan. Dia jadi macam kadang-kadang tak boleh nak memulakan lah, sebab seksyen tu terlalu kecil skop dia. Dibesarkan, dimasukkan Majlis Agama Islam, penjaga, sahabat wakil. Pelantikan pentadbir sementara, ini pun penting. Sebab apa? Ini interim kan. Dia punya pentadbir sementara ni macam ni. Bila pemohon tu dia pohon, sebelum dipanggil bicara, dia diberi dulu sebagai pentadbir sementara. Sebab bila dia dapat pentadbir sementara, barulah dia boleh pergi ke bank untuk dapatkan maklumat jumlah kan, bank muamalat berapa baki, bank berapa baki. Sebab masa kita hantar, kadang-kadang kita nak dapat baki akhir tu tak dapat, bank tak nak bagi. Jadi pusaka kecil nak yang baki akhir, sebab dia nak kira tu 0.2% daripada berapa tu. Dia naklah maklumat yang latest tu. Kita pula dapat maklumat latest apa? Sebab kita bukan lagi pentadbir.
Dia jadi bergaduh macam tu. Jadi dengan adanya pelantikan pentadbir sementara, saya rasa settle lah benda tu. Submit pohon dulu sebagai pentadbir sementara, bagi dulu pentadbir sementara kepada pemohon, pemohon akan dapatkan letters daripada tempat-tempat tu. Sebab sepatutnya dah boleh bagilah sebab dia dah ada dah interim tadi. Saya rasa ini antara tujuan kenapa dibuat pentadbir sementara untuk settlekan benda macam tu. Tidak pening kita. Penjualan harta si mati, ini pun maknanya pusaka kecil sudah mempunyai kuasa untuk mengeluarkan perintah pembahagian harta si mati mengikut konsep majoriti. Tapi konsep majoriti ni saya tak pasti memang di dalam akta ditulis majoriti ataupun sebab kalau ikutkan sekarang ni kalau kita tak boleh bawa ke pusaka kecil contohnya sebab dia tak ada kuasa, sebab setengah waris setuju, setengah waris tak setuju contohnya. Jadi payahlah. Sedangkan ini perintah jualan. Selalunya kita kena bawa ke High Court lah, bawah Section 145 saya rasa. Dia panggil co-proprietor. Tapi kalau kita bawa ke High Court, kita tak perlu proof majority pun. Kita proof keadilan. Sebab kalau proof majority ni kadang-kadang susah juga kalau yang tak ada majority. Contohnya si mati meninggalkan seorang anak perempuan dan 3 kakak. 3 kakak perempuan lah. Mana dia ada seorang anak perempuan dan ada 3 kakak. Isteri itu dia sudah bercerai. So dia bekas isteri. Anak perempuan 1/2, 3 kakak tu adalah 1/2. So tak ada majoriti lah. Sebab sama-sama 1/2 kan. Dia yang sabah mak al-ghairi kan. Tak perlu cari waris lelaki sebab dia sudah pernah sabah mak al-ghairi. 1/2 dibagi 3, maka tasahih dia 2/3 jadi 6. Anak perempuan 3/6, setiap kakak itu adalah 1/6. 1/6, 1/6, 1/6, 3/6. Masalahnya anak perempuan ni duduk dengan mak dia. Mak tu ialah janda, bukan balu, janda. Kalau balu dia dapat 1/8, tapi dia janda. So rumah tu diduduki oleh anak perempuan dengan mak dia lah. Lepas tu mak dia tu kahwin pula, dia ada suami baru pula. Mak bekas isteri saya mati tu kan, dia ada suami pula lah sebab lepas bercerai, habis dah apa semua, si mati pun keluar pada rumah tu. Si mati pula keluar sebab dia kira anak dia nak duduk dengan mak kan, takkan duduk kat situ sebab dia dah bercerai. Tapi dia sudut pusaka, kakak-kakak tadi dia nak jual lah. Kan dia nak jual lah sebab takkan dia nak duduk, macam mana dia nak duduk. Sedangkan dia pun bukan majoriti, dia 1/2. Jadi saya tak tahu macam mana majoriti ni macam mana majoriti ni bolehkah decide di pusaka kecil? Adakah memang perkataan majoriti digunakan dalam pindaan ataupun sebab kalau kita pergi ke High Court kita tak proof majoriti pun, kerana minoriti boleh menang asalkan justice, keadilan kepada pihak tu. Itu sebagai contoh kes lah sebab kadang-kadang wording yang digunakan tu saya tak pasti. Adakah betul-betul majoriti ataupun macam mana? Sebagai contoh kes majoriti tu tidak berlaku lah. Kalau dalam contoh kes tadi tu lah. Kan? Tapi tak apalah, tengok macam mana. So dimasukkan tanggungjawab untuk pempetition menyampaikan notis perbicaraan. Macam tadi lah, pempetition dia tak sampai notis kepada mak tiri dia tu. Mak tiri dia kata, kita dah tulis alamat tu betul. Sebab kita tak sembunyi waris pun. Memang betul lah kau tak sembunyi waris. Alamat tu memang dah betul, tapi memang dah pindah lah rumah. Sebab bila arwah tu mati, dia tak duduk dekat situ, dia balik kampung dia lah. Dia mana tahu kau orang filekan pusaka kecil sebab dia dah filekan permohonan di Mahkamah Syariah. Dia ingatkan jalan Mahkamah Syariah dulu. Tapi itulah. So dimasukkan tanggungjawab pemohon pula untuk menyampaikan notis bicara kepada semua waris. Dan dibataskan kehadiran, saya tak tahu rana pusaka boleh masuk ke tidak selepas ni. Sebab dibataskan kehadiran, datang peguam pun tak boleh masuk. Peguam hanya dibenarkan masuk jika diizinkan. Saya sebenarnya tak puas hati dengan pindaan tu sebab saya kata peguam mesti masuk jika waris melantik. Tapi tak dipersetujui cadangan saya. Tapi saya cadangan tu saya berbincang dengan Tuan Saifuddin ya sebenarnya. Tuan Saifuddin ketua di Selangor. Tapi dia kata dah memang diputuskan masih lagi terpulang kepada pegawai pusaka. Kalau dia pegawai pembahagian pusaka. Kalau dia tak benarkan peguam tak boleh masuk lah. Saya pun banyak kali, bukan banyak kali ada ya saya tak boleh masuk. Bukannya kita ni belagak untuk masuk apa semua, tak, bukan. Tapi tak apa, saya tak dibenarkan masuk pun tak apa, tak ada masalah. Kurangnya dokumen yang saya buat tu masuk. Walaupun saya tak masuk kan, saya sediakan rajah keluarga, penyerahan faraid dan sebagainya. Kadang-kadang benda tu masuk je walaupun saya tak masuk.
So ini dipendekkan, dibataskan kehadiran dan dicepatkan untuk apa yang pihak terkilan. Tadi dia sekarang ni dah tak ada 14 hari, dia dah lanjutkan kepada 30 hari dan dia kata mana borang K1, K2, K3 tu dah tak terpakai saya fahamnya sebab dia sudah ikut kaedah-kaedah mahkamah. Maknanya perayu tu kena sediakan rekod rayuan. Maka dia akan lebih meringankan kerja pegawai pusaka. Sebelum ni pegawai pusaka yang kena sediakan rekod rayuan tu, K2, K3 tu. K3 tu ground of judgment. Jadi macam bila dikatakan rayuan selepas ini adalah mengikut kaedah-kaedah mahkamah, maka perayu tu memang confirm kena lantik lawyer lah kalau nak merayu sebab kaedah-kaedah mahkamah tu maknanya dia kena filekan lah rekod rayuan dalam tempoh berapa hari apa semua. Itu yang saya faham lebih tidak membebankan pegawai pembagian pusaka lah. Lebih profesional lah bila dia buat tentang rayuan ni. So kalaulah tak dibenarkan untuk memilih yang swasta punya, swasta pun boleh. So kalau ada clerical boleh dibuat pembetulan secara clerical. Kita dah tak ada masa. Saya ingat itu saja. So ini kita tunggulah kalau ikutkan awal tahun depan apabila Myland itu settle, maka dia akan maknanya dia akan bentang kepada menteri akan isytiharkan pelaksanaan dan kita mengharapkan improvement lah kat situ. Puan Uzra memang dah pindahkan ke Melaka tu, saya pun dah tahu. So saya ingat itu saja untuk malam ini. Habis tajuk pusaka kecil, next week kita akan sambung pusaka besar. Kita akan sambung tentang urusan pengurusan harta pusaka bagi kes di Mahkamah Tinggi Sivil lah. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya mohon maaf. Dan kita sudahi dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Wal asri innal insana